Selamat pagi dan salam sejahtera semua. Bagaya kita sepatutnya ada sesi live streaming pagi ini bersama dengan pelajar-pelajar tingkatan 4 sains. Tapi nampak gaya tidak ada yang hadir menonton, mungkin karena talian internet yang sangat tidak mengizinkan. Walau bagaimanapun, sesi live ini kita akan teruskan. Baik, jadi untuk tujuan ini kita andaikan saja live streaming ini khas untuk ditonton oleh pelajar-pelajar tingkatan 4 sains nanti secara offline. Jadi saya buat online saja dulu. Jika ada siapa-siapa di kalangan pelajar yang boleh online masa sesi ini nanti, kamu boleh beri respon di bahagian live chat di sana, type sesuatu, ataupun tanya sesuatu, apa-apa yang munasabah. Disebabkan talian kita ini pun tidak berapa kuat, taliannya on off sahaja. Baik, jadi sesi kita hari ini sebenarnya cikgu mau membincangkan soalan yang ada di dalam buku teks sejarah tingkatan 4. Baik, maaf pada kelewatan sedikit. Maklumlah ini kali pertama kita buat live streaming. Baik, jadi di buku teks tingkatan 4 kita boleh nampak di sana. Kalau boleh kita boleh highlight di sini bagi besarkan dia. Ini dia soalan yang dimaksudkan sesuai dengan tajuk kita pada tengah hari ini. Wajarkah negara kita menyertai Pakatan Ketenteraan? Mengapa? Jadi tajuk ini sebenarnya ada di bawah tajuk bab 4 sejarah tingkatan 4, di sana nasionalisme di negara kita sebelum Perang Dunia yang kedua. Jadi soalan ini adalah soalan hebat sebenarnya. Jadi di sini kita coba bincangkan bagaimana cara kita untuk menjawab soalan ini. Jadi diharap pelajar-pelajar nanti yang menonton ini sama ada secara live ataupun selepas live streaming ini dapat memahami sedikit sebanyak cara menjawab soalan ini. Jadi saya bukakan PowerPoint ini dulu. Kita tutup buku teks dulu dan kita beralih kepada PowerPoint. Baik, jadi soalannya, wajarkah kita menyertai Pakatan Ketenteraan dan mengapa? Jadi soalan ini memerlukan kita membuat pilihan. Dengan kata lain, soalan ini adalah soalan terbuka, sebenarnya memerlukan respon terbuka, yaitu kita boleh memilih sama ada bersetuju ataupun sebaliknya. Dan kita harus
memberi respon bersifat fakta yang positif dengan negatif. Jadi coba kita lihat di sini. Baik, ini yang cikgu maksudkan, yaitu sama ada kita memilih wajar atau tidak wajar. Oke, jadi pelajar boleh pilih kedua-duanya sekali, tetapi bila jawab kena pilih satu sajalah. Baik, jadi cikgu bagi contoh di sini. Wajar, kalau kita memilih wajar, maka kita boleh memberi fakta-fakta seperti yang cikgu bagi ini. Yang pertama, faktor keselamatan, faktor sosioekonomi, dan faktor hubungan diplomatik. Oke, sebenarnya banyak lagi fakta-fakta lain yang pelajar boleh bagi. Kuncinya adalah yang penting rasional. Dan yang paling penting sekali adalah kita boleh menghurai dan sebaik-baiknya memberikan contoh yang relevan. Ya, baik. Jadi sekiranya kita memilih wajar, kita berikan faktor keselamatan, faktor sosioekonomi, dan juga faktor hubungan diplomatik. Dan bagaimana kalau kita memilih tidak wajar pula? Yaitu kita akan menggunakan fakta yang sama. Bagaimana nih? Bagaimana kita mau memberi jawaban wajar, tidak wajar, tetapi poin-poinnya sama. Macam mana? Oke, baik. Jadi cikgu bagi tahu. Tipsnya di sini ialah dalam keadaan kita memilih wajar dan tidak wajar ini, sebenarnya kita akan mengambil kira. Yang pertama, sekiranya kita memilih wajar, maka kita harus memberi respon positif. Atau dengan kata lain yang paling mudah Anda pahami semua ialah fakta-fakta yang menyokong. Itu yang dimaksudkan respon positif. Dan jika memilih tidak wajar, maka kita harus memberi respon negatif. Atau dengan kata lain, kita memberi keburukan-keburukan. Jadi positif tadi adalah respon yang bersifat menyokong kebaikan-kebaikan, dan negatif tadi adalah respon yang memerlukan kita menjelaskan keburukan-keburukan, apa-apa yang negatif. Baik. Oke. Jika Anda memilih untuk menjawab tidak wajar, kita lihat jawaban kamu yang memilih tidak wajar. Dengan kata lain, kalau kita lihat semula soalan ini, wajarkah kita menyertai Pakatan Ketenteraan? Jadi kita memilih untuk menjawab tidak wajar. Maka jawaban kita hendaklah dimulakan dengan saya tidak bersetuju, ataupun kita tidak wajar menyertai Pakatan Ketenteraan kerana. Dan sekiranya Anda memilih menjawab sebagai wajar, maka kamu kena memulakan ayat kamu. Ya, saya setuju kita boleh menyertai Pakatan Ketenteraan. Dan kemudian kita berikan alasan mengapa. Baik. Kita teruskan di sini. Sekiranya Anda menjawab tidak wajar, maka kita akan ingat, kita akan memberi respon negatif. Dengan kata lain, respon negatif itu bermaksud kita memberi fakta-fakta yang berbentuk keburukan sekiranya kita menyertai Pakatan Ketenteraan. Jadi respon negatif. Baik, mari kita lihat di sini satu persatu.
Yang pertama sekali kita bincang dari segi hubungan diplomatik. Okay? Jadi kita lihat apabila kita menyertai Pakatan Ketenteraan, okay, maka yang pertama ini akan menggugat hubungan diplomatik negara kita dengan negara-negara lain. Okay? Menggugat hubungan diplomatik antara negara kita dengan negara-negara lain yang sedia ada. Baik, jadi kita tidak, negara kita maksudnya, kita tidak mau menyelesaikan apa-apa konflik, sama ada konflik politik, konflik ekonomi, ataupun apa-apa sengketa di antara negara dengan negara lain, khususnya negara kita dengan negara-negara lain. Ya, lazimnya kita memilih untuk menyelesaikan masalah itu secara aman ataupun melalui saluran diplomatik. Dan sebab itulah kita tidak mau terlibat dengan pakatan-pakatan ketenteraan. Okey, baik. Jadi biasanya tindakan kita adalah menghantar duta ke negara-negara tertentu yang mana kita boleh menghantar duta, dan bagi negara-negara yang kita tidak dapat menghantar duta, biasanya Malaysia akan menghantar wakil negara Malaysia sahaja, ya, duta ataupun wakil ke negara-negara tertentu. Okey, baik. Kita boleh ambil contoh di sini. Okey, coba kita lihat. Ini contoh dia. Kita ada kedutaan. Gambar yang kamu sedang nampak ini adalah gambar kedutaan Malaysia di Amerika Syarikat. Okey, kita ada menghantar duta di sana, dan begitu juga dengan Indonesia. Kita ada kedutaan Indonesia, kedutaan Malaysia di Indonesia. Dan bercakap sedikit tentang kedutaan Malaysia di Indonesia ini, siapa yang pernah ingat tentang konflik kecil sebenarnya yang melibatkan penyokong Indonesia, apa dia boleh dikatakan mengancam penyokong dan sehingga ke peringkat mencederakan penyokong-penyokong Malaysia yang hadir menonton pertandingan bola sepak di Indonesia, kalau tidak silap Piala Suzuki rasanya. Dan apabila berlaku keadaan itu, okay, kita selesaikan dengan kaedah diplomasi. Jadi konflik yang berlaku tidak berpanjangan, kita dapat selesaikan dengan cara muhibah. Okay? Tidak perlu kita menghantar tentera ataupun apa untuk menyelesaikan masalah seumpama itu. Okay? Dan kita juga ada kedutaan di negara China, dan kalau kita lihat gambar ini adalah gambar terbaru sebenarnya, kita boleh nampak yang mana pihak kawalan keselamatan China mengawal kedutaan Malaysia di China berikutan daripada penularan wabak COVID-19, okay, yang mana rakyat Malaysia yang ada di negara China tidak dibenarkan keluar di sana pada ketika itu. Baik, okay. Dan kita juga ada kedutaan di Arab Saudi ataupun Saudi Arabia. Okay, jadi kita nampak di sana kedutaan ini biasanya akan berurusan dengan kerajaan Arab Saudi, khususnya berkenaan dengan pengurusan dan kebajikan rakyat Malaysia yang datang ke negara itu, khusus untuk terutama mereka yang beragama Islam yang mau menunaikan ibadah haji ataupun
umrah. Okey, jadi itulah antara lainnya sekiranya ada apa-apa masalah yang berlaku, apa saja jenis masalah biasanya negara kita akan menggunakan saluran diplomatiknya. Jadi kita tidak mau terlibat dalam apa-apa pakatan ketenteraan, kerana kita lebih cenderung untuk menyelesaikan apa-apa masalah dengan cara diplomatik. Baik, kita teruskan. Yang seterusnya adalah faktor sosioekonomi. Kita tidak mau terlibat dalam pakatan ketenteraan, kerana dari segi ekonomi kita akan terjejas. Yang pertama sekali adalah secara keseluruhan ekonomi sosial negara kita ni banyak bergantung dengan bagaimana hubungan dua hala antara negara Malaysia dengan negara-negara lain. Jadi kita bimbang sekiranya Malaysia terlibat dengan apa-apa pakatan ketenteraan, khususnya yang melibatkan kuasa-kuasa besar, antara kuasa-kuasa besar, maka itu akan mengancam kestabilan ekonomi negara kita. Sebab negara Malaysia ni adalah negara kecil. Dari segi ekonominya pun masih banyak bergantung dengan negara-negara maju. Seperti Amerika, Jepun, Korea, China. Baik. Jadi bagaimana keterlibatan dalam pakatan ketenteraan ini boleh mengancam sosioekonomi negara. Yang pertama kita harus ingat bahawa ekonomi kita seperti yang cikgu sebut tadi banyak bergantung kepada ekonomi negara-negara yang sudah maju seperti Amerika, China. Dan sekiranya kita terlibat dengan pakatan ini, maka ada kemungkinan kita akan diberi ataupun mengalami sekatan ekonomi. Sekatan ekonomi ini maksudnya adalah urus niaga antara Malaysia dengan negara-negara berkenaan ataupun negara-negara lawan kepada sesebuah negara itu akan mungkin digantung, contohnya bursa saham ataupun ekspor dan import kita. Mungkin akan disekat untuk tempo-tempo tertentu. Kalau boleh kita tengok contoh yang pernah kita alami, walaupun sebenarnya bukanlah yang berkenaan dengan kerana kita terlibat dengan pakatan tentera, tetapi kita boleh lihat di sini kesan sekatan ekonomi ke atas negara kita. Kita nampak mana dia. Baik. Dalam kes produk kelapa sawit, yang mana satu ketika lalu pernah disekat oleh Kesatuan Eropah EU, yang mana produk-produk kelapa sawit kita di-ban ataupun disekat daripada memasuki pasaran Eropah dengan pelbagai cara ataupun dengan apa sekalipun yang mana menyebabkan negara kita mengalami kesusahan dari segi mengekspor hasil kelapa sawit kita. Dan ini menjejaskan kita punya pengusaha-pengusaha sama ada peladang, khususnya yang pengusaha kelapa sawit secara kecil-kecilan, mana mereka tidak dapat memasarkan hasil ini. Ataupun kerana sekatan harga
Okey, baik. Jadi kenapa sebenarnya sekatan ini dibuat? Kalau menurut Persatuan Eropah, sekatan itu dibuat kerana kononnya Malaysia ini menyalahi peraturan alam sekitar. Mereka Persatuan Eropah mendakwa yang aktiviti peladangan kelapa sawit di Malaysia ini menyebabkan kenaikan suhu, pencemaran dunia. Okay? Ini adalah alasan semata-mata yang sebenarnya kerana mereka tidak mau kepentingan mereka terjejas. Apa kepentingan mereka itu? Yang pertama sekali, mereka negara-negara Eropah ini banyak mengeluarkan aktiviti mengeluarkan produk-produk yang berasaskan kepada kacang soya. Jadi saingan daripada kelapa sawit ini menyebabkan mereka rasa perlu buat sesuatu untuk menyekat kelapa sawit atau produk-produk kelapa sawit daripada memasuki Eropah. Ini termasuklah Amerika. Okay, dan Amerika pula sebenarnya dia ada sentimen setuju atau tidak, tapi memang kita faham Malaysia Malaysia ni dia menyokong perjuangan rakyat Palestin terhadap Israel, dan kita faham Amerika adalah sekutu kuat Israel. Jadi sokongan Malaysia terhadap Palestin, perjuangan Palestin ini secara tidak langsung telah menggalakkan sebenarnya Amerika ban ataupun menyekat produk-produk Malaysia. Itu ada contoh sekatan ekonomi yang kita boleh bagi. Walaupun itu sekatan ekonomi yang bukan berpunca daripada kerana kita terlibat dengan pakatan ketenteraan, tetapi kita boleh faham di sana bagaimana betapa buruknya kesan terhadap negara kita, ya. Jadi itu sebab negara kita tidak patut terlibat dengan sebarang pakatan ketenteraan pada masa kini. Baik. Okey, kemudian yang kedua kita lihat di sini, selain daripada sekatan ekonomi, kita juga bimbang tentang kehilangan pelabur. Sedia ada. Ya, dalam negara kita ni pelabur-pelabur dari luar negara melabur di negara kita. Okay, dan pelabur-pelabur ini biasanya bergantung dengan dasar negara masing-masing. Sama ada negara tersebut mengizinkan pelaburan mereka ke negara lain ataupun tidak. Okay, walaupun kita tahu pelabur itu cuma businessman ataupun untuk peniaga saja, kadang-kadang tidak berkaitan langsung dengan politik. Tapi kita tidak boleh nafikan bahawa mereka masih bergantung kepada dasar kerajaan masing-masing. Okay, jadi sekiranya kita ada terlibat dengan pakatan ketenteraan misalnya, maka ada keberangkalian pelabur-pelabur dari negara yang mana berlawanan dengan rakan sekutu yang kita sertai itu mungkin akan menarik semula pelaburan. Contohnya kita boleh ambil sini, walaupun tidak berlaku secara jelas. Katakan sekiranya Malaysia tiba-tiba menyertai pakatan ketenteraan yang melibatkan Amerika. Okay, dan kita banyak menyokong perjuangan Amerika, maka ada kemungkinan pelabur-pelabur dari negara China akan menarik pelaburannya di Malaysia. Mungkin kerana apa? Kerana kita tahu Amerika dengan China ini adalah dua negara yang berbeza dari segi ideologi,
dan juga dari dahulu memang sentiasa ada konflik persaingan. Baik. Oke, kita teruskan di sini. Atas sebab kita tidak mau terlibat dengan Pakatan Ketenteraan itulah, maka negara Malaysia lebih cenderung untuk menyertai pertubuhan-pertubuhan yang tidak bersifat ketenteraan. Oke, kita boleh ambil contoh di sini. Kesatuan-kesatuan seperti OIC, ini dia. OIC ini adalah kesatuan yang hanya melibatkan negara-negara Islam di seluruh dunia. Baik, begitu juga dengan ASEAN. Kita terlibat dengan ASEAN, dan ASEAN ini bukan Pakatan Ketenteraan. Okey. Baik, kemudian begitu juga dengan Commonwealth. Okey, ini dia. Wah, jajahan British. Dan kalau kita lihat di peta di sini, begitu banyak negara yang terlibat di seluruh benua, ada negara-negara Commonwealth. Baik, kemudian begitu juga dengan NAM. Okay. NAM ataupun non-aligned movement ataupun pertubuhan negara-negara berkecuali. Jadi kita menyertai ini bagi menzahirkan pendirian kita bahawa kita tidak mau ada keterlibatan dalam pakatan-pakatan ketenteraan ini. Ya, apa contoh pakatan ketenteraan ini? Kita boleh nampak NATO atau Pertubuhan Keselamatan Atlantik Utara, NATO, yang sebenarnya di bawah EU ataupun Kesatuan Eropah, European Union. Okay, itu adalah contoh pakatan yang bersifat ketenteraan. Okay, baik. Pertubuhan-pertubuhan seperti OIC, ASEAN, Commonwealth atau NAM ini adalah pertubuhan yang lebih memfokuskan kepada keamanan sejagat, keharmonian dari aspek sosio dan ekonomi, dan juga antara hubungan kerajaan. Baik. Okey, jadi kita teruskan di sini. Kita tidak mau terlibat dengan sebarang pakatan ketenteraan kerana faktor keselamatan. Okey, bagaimana ni? Okey, jadi faktor keselamatan negara kita adalah sepatutnya adalah yang nombor satu. Mana-mana negara pun juga mengambil kira faktor keselamatan dalam apa-apa sahaja dasar negara masing-masing. Okay? Mana-mana negara membelanjakan wang negara mereka dalam jumlah yang sangat besar untuk tujuan keselamatan. Okey, baik. Mari kita lihat. Okey. Sekiranya kita terlibat dengan sebarang pakatan ketenteraan, maka kita katakan itu akan menggugat keselamatan negara kita. Okey? Kerana walaupun pada masa ini kita nampak di sana kurang ancaman yang nyata. Apa maksud kurang ancaman yang nyata? Tidak seperti zaman sebelum Perang Dunia Kedua, sebelum merdeka, ada banyak pakatan yang berlaku, yang dibuat di Eropah, dan pakatan-pakatan ini menjurus kepada persaingan untuk mendapatkan tanah-tanah jajahan. Okay? Persaingan untuk menguasai sumber-sumber di luar Eropah. Dan kita nampak kerana adanya pakatan-pakatan ini telah menyebabkan ancaman bukan sahaja terhadap negara-negara di Eropah sendiri, malah di seluruh dunia, termasuk negara kita, Malaysia.
Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, begitu juga dengan Perang Dingin sebenarnya. Jadi pada masa sekarang kurang ancaman nyata, tapi tidak bermaksud tidak ada ancaman langsung dari segi keselamatan. Walaupun semua negara sudah merdeka, tapi sebenarnya masih ada ancaman-ancaman yang akan kita terima daripada pelbagai pihak, bukan saja daripada negara lain, tetapi pelbagai pihak. Antara yang kita boleh katakan ialah kita walaupun sedar akan berlaku ancaman, boleh berlaku dalam pelbagai bentuk, tetapi seboleh-bolehnya kita memilih untuk mengelak peperangan. Seboleh-bolehnya kita memilih untuk mengelak sebarang peperangan. Setakat ini Malaysia tidak terlibat dengan secara langsung dengan peperangan dengan negara lain selepas merdeka khususnya, tapi masih ada sedikit-sedikit dalam skala yang kecil barangkali, misalnya peristiwa Tanduo, yang mana kita terlibat dengan apa yang disebut peperangan dengan pihak tertentu ataupun pihak pengganas. Jadi kita katakan kita memilih untuk mengelak peperangan sesuai dengan saranan PBB ataupun Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Dan nampak di sini gambar ini menunjukkan pusat persidangan PBB yang mana negara kita pun terlibat, sama pemimpin dari negara kita juga pernah dipilih sebagai Setiausaha Agung di PBB satu ketika dahulu. Baik, jadi keterlibatan kita dalam PBB itu adalah kerana kita sebagai sebuah negara merdeka dan kita negara yang memilih untuk tidak mau terlibat dengan peperangan. Kita teruskan. Diharap pelajar boleh memahami apa yang diterangkan tadi. Sekiranya tidak faham, maka kita boleh teruskan sesi soal jawab nanti selepas perintah larangan pergerakan COVID-19 ini berakhir nanti di sekolah, ya. Kita teruskan. Bagaimana pula kalau pelajar memilih untuk menjawab wajar? Perlukah saya memilih wajar atau tidak wajar? Sebenarnya sebagai guru kita menyarankan supaya pelajar memilih menjawab untuk soalan ini. Kamu pilih tidak wajar. Sebabnya ialah kerana kamu lebih mudah menerangkan negatif ataupun kesan negatif, daripada keterlibatan ini. Lagi pula memang dasar negara kita memang tidak mau terlibat dengan sebarang bentuk pakatan peperangan. Baik, tapi sekiranya pelajar dia mau juga memilih untuk menjawab wajar, maka masih ada jalan. Boleh juga seperti yang kita terangkan tadi, kita gunakan fakta yang sama, tetapi kita bincang dari aspek positif. Kalau yang tadi kita terangkan dari aspek negatif, yang ini pula kita ambil positifnya. Jadi memandangkan memang kita tidak pernah terlibat lagi dengan sebarang bentuk pakatan ketenteraan ini, kita andaikan sekiranya apa yang positif sekiranya kita terlibat. Baik, kalau kamu ingat tadi, piramidnya adalah naik ke atas. Yang paling bawah adalah hubungan diplomatik. Maksudnya ini adalah yang paling utama.
paling utama karena kita lebih mengutamakan hubungan diplomatik. Okay? Berbanding dengan yang ini pula, kita akan nampak dia terbalik. Piramidnya terbalik. Itu faktor keselamatan ada di atas. Okay? Kalau tadi adalah faktor keselamatan paling atas. Okay? Walaupun barangkali itu kurang diberi perhatian barangkali bagi kes negara kita, okay, berbanding dengan diplomatik, tapi itu tetap jadi keutamaan, yaitu faktor keselamatan. Dan di sini kita lihat faktor keselamatan adalah yang paling atas, okay, dan paling utama. Mungkin kita katakan sekiranya kita terlibat dengan pakatan ketenteraan, okay, kita akan dapat banyak manfaat dari aspek keselamatan. Okay? Sebagai contoh, kita lihat yang pertama, mungkin kita akan mudah memperoleh bantuan ketenteraan. Sekiranya kita terlibat dengan pakatan-pakatan ketenteraan, khususnya pakatan ketenteraan yang di dalamnya terdiri daripada negara-negara yang advance ataupun maju dari aspek ketenteraan, maka kita boleh mungkin mudah memperoleh bantuan ketenteraan sekiranya kita mengalami apa-apa ancaman. Okay? Karena kita adalah rakan. Sekiranya kita bukan rakan mereka, maka kita terpaksalah berjuang sendiri sekiranya ada ancaman. Baik, jadi kita ambil contoh di sini. Pada masa sekarang, ancaman negara kepada negara lain mungkin kurang, okay? Terutama sekali dengan negara kita tidak ada ancaman ketenteraan yang nyata sebenarnya, tapi ancaman keselamatan, okay, masih wujud, khususnya yang melibatkan kumpulan-kumpulan pelampau atau pengganas. Okay, biasanya kita sebut ISIS. Okay, kalau kita tengok kumpulan tertentu yang dikategorikan sebagai pengganas atau pelampau. Okay, ini dia ISIS. Satu ketika dahulu dunia digemparkan dengan ISIS. Okay, pelbagai kekejaman, kemusnahan, kehilangan nyawa, kehilangan harta benda yang disebabkan oleh kebangkitan ISIS, kumpulan ini. Dan kenapa ISIS begitu mengancam hampir seluruh dunia? Kerana ISIS adalah rangkaian yang melibatkan hampir semua negara, okay, di seluruh dunia. Tidak kira di Asia, khususnya di Timur Tengah, malah termasuk Eropah sendiri, okay, yang mana ahli-ahli dari semua negara menyertai ISIS. Okay, dan ISIS ini juga adalah menjadi ancaman kepada negara kita. Okay, baik. Dan ISIS ini sekarang ini sudah kurang diberi perhatian lagi. Selepas ISIS, okay, timbul pula kumpulan lain yang masih ada kaitan dengan ISIS, Daesh. Kita nampak di sana Daesh, apalagi Boko Haram. Okay, ini semua adalah kumpulan-kumpulan tertentu yang dikategorikan sebagai pelampau. Jadi ini adalah ancaman-ancaman yang boleh terjadi di negara kita, dan sebab itulah sekiranya kita ada terlibat dengan pakatan-pakatan ini, maka mungkin kita mudah menerima bantuan dari segi ketenteraan sekiranya mendapat ancaman ini. Atau dengan kata lain, sekiranya kita tidak mampu menangani sendiri masalah ini, maka rakan-rakan dalam pakatan ketenteraan itu mungkin akan lebih mudah untuk membantu kita. Okay?
Baik, kita ada ancaman pengganas sebenarnya. Satu ketika dahulu kita ada uh, peristiwa Tanduo. Oke, okay? Lupa tahun berapa ya jadi tidak lama dulu, yang mana negara kita menghadapi ancaman kumpulan pemisah yang berpusat di selatan Filipina. Jadi kita nampak di sana apabila mereka menceroboh masuk ke Sabah, okay, dan kita terpaksa berjuang untuk mempertahankan Sabah ataupun secara amnya mempertahankan negara kita Malaysia. Jadi yang ini case-nya kita masih boleh menangani masalah ancaman ini tanpa meminta bantuan daripada negara-negara lain. Okay, walaupun ada negara yang cuba menawarkan bantuan. Okay, baik. Okay, yang kedua, barangkali kita boleh lihat sekiranya kita mempunyai hubungan baik dengan mana-mana pakatan ketenteraan, okay, maka manfaatnya yang positif seperti yang di atas juga, kita mudah memperoleh bantuan ekonomi, okay, bantuan-bantuan ekonomi ataupun bantuan-bantuan lain seperti teknologi. Okay, baik. Apa yang kita lakukan di sini? Kita lihat OIC. OIC sebagai sebuah negara Islam, maka Malaysia ini sekiranya lah, kononnya sekiranya ada pakatan ketenteraan di kalangan negara-negara Islam dan Malaysia menyertainya, maka mungkin kita boleh mendapat bantuan ekonomi, okay, dari negara-negara Islam, khususnya negara-negara Islam yang kaya seperti Arab Saudi. Okay. Untuk apa bantuan ekonomi ini sebenarnya adalah kita ambil contoh sini, maka kita boleh menggunakan bantuan ekonomi itu untuk memajukan bukan sahaja ketenteraan kita, tetapi juga memajukan lain-lain sektor dalam negara kita. Okay? Jadi itu contohnya yang nyata. Memang negara-negara Islam tidak mempunyai pakatan ketenteraan setakat ini. Okay? Baik. Okay, cikgu ambil di sini ada demokratik dengan komunis. Okay? Perang Dunia Pertama, khususnya Perang Dunia Kedua, kita boleh nampak dengan jelas dua kumpulan utama, okay, yaitu pakatan negara-negara demokratik, negara-negara yang mengamalkan prinsip-prinsip demokrasi, okay, dan satu lagi adalah kumpulan negara-negara yang lebih mementingkan pahaman komunisme. Okay. Kita boleh nampak di sana antara negara demokratik dengan komunisme, negara-negara ini seperti Amerika, Britain untuk demokratik, negara China dengan Rusia selepas itu, mereka cenderung untuk membantu mana-mana negara yang menyokong blok masing-masing. Okay? Jadi kita ambil contoh di sini negara kita sendiri, MPAJA, atau dengan lebih tepat sekali ancaman daripada komunis. Okay? Ini dia. Okay? Tentera MPAJA yang dikatakan mengganas
selama lebih kurang seminggu, 14 hari di tanah Melayu selepas tamatnya Perang Dunia Kedua, selepas Jepun berundur. Oke, dan keadaan ini kemudian berterusan sebagai ancaman kepada negara kita sehingga menyebabkan negara kita berhadapan dengan situasi darurat. Oke, kita nampak di sini gambar-gambar ini yang sebenarnya gambar ini hitam putih tapi telah di recolor ataupun telah diwarnakan semula supaya dia nampak lebih jelas. Tapi ini memang gambar yang sebenar. Oke, jadi kita nampak di sini PBB ketika kita bukan PBB, Commonwealth. Ketika negara kita berhadapan dengan ancaman komunis, kita coba untuk menangani sendiri masalah ini dengan bantuan kerajaan British. Tetapi seperti gayanya amat sukar untuk menghapuskan ancaman ini dalam negara Commonwealth. Okay, seperti Australia, New Zealand. Okay, mereka datang ke negara kita untuk membantu menangani ancaman komunis ini selain daripada peranan British sendiri. Jadi kita nampak di sana contoh di sini kita nampak kiranya kita terlibat sama ada secara langsung atau tidak langsung dengan sebarang pakatan, kita boleh mendapat manfaat di sini, okay? Untuk menentang komunis, ancaman komunisme. Kita tidak sebenarnya menerima ancaman secara langsung daripada komunis Cina pada ketika itu, tapi kita tahu bahwa PKM, Parti Komunis Malaya di tanah Melayu mendapat sokongan dan bantuan daripada negara Cina untuk melakukan aktiviti mereka di tanah Melayu. Okay? Atas harapan komunis, pahaman komunis akan boleh establish di tanah Melayu atau boleh bertapak di tanah Melayu. Okay? Baik. Mari kita teruskan. Yang seterusnya adalah manfaat pasaran dan harga. Manfaat pasaran harga. Sekiranya kita terlibat dengan pakatan ketenteraan, okay, ada kemungkinan. Ini semua kita sebut saja kemungkinan. Sekiranya kemungkinan kita akan dapat manfaat dari segi pasaran dan harga. Bagaimana yang dimaksudkan dengan pasaran dan harga ini? Okay, kita tahu bahwa teknologi persenjataan ataupun dari segi harga, kecanggihan itu memerlukan perbelanjaan yang sangat besar. Harga sebuah helikopter misalnya, okay, apa-apa aktiviti, apa-apa peralatan ketenteraan sebenarnya ya. Kita nampak di sini rifle. Okay. Harga senjata ini, okay. Artileri, teknologi memerlukan teknologi yang sangat tinggi untuk membolehkan kita dapat peralatan perang yang baik. Okay. Ini misalnya helikopter tempur, okay. Kemudian jet pejuang, okay. Submarine, okay. Malah barangkali ini kalaulah kita dapat memiliki ini. Okay? Tapi tidak mungkin setakat ini kita boleh memiliki peralatan-peralatan canggih ini disebabkan oleh harga yang sangat tinggi.
dan kita tidak mempunyai keuangan yang cukup untuk mendapatkan kelengkapan ketenteraan ini. Jadi kita katakan di sini, sekiranya kita terlibat dengan pakatan peperangan, barangkali kita akan mendapat keistimewaan daripada pengeluar alat-alat kelengkapan persenjataan ini untuk memberikan kita ataupun negara kita harga yang munasabah, harga yang lebih rendah. Ataupun dengan kata lain, sekiranya kita berjaya boleh menghasilkan peralatan-peralatan ketenteraan kita sendiri yang dikeluarkan dalam negara, kita ada peluang untuk memasarkan pula hasil ciptaan-ciptaan kita dengan mudah kepada negara-negara sekutu. Itu contoh itu aja. Barangkali ya. Jadi itu manfaat dari segi pasaran ataupun harga. Oke, kita teruskan. Yang terakhir adalah hubungan diplomatik. Oke. Sekiranya kita terlibat dengan menyertai sebarang bentuk pakatan ketenteraan, kita dapat manfaat hubungan diplomatik. Kita nampak di sana di bawah sekali kecil hubungan ataupun hubungan diplomatik ini mungkin boleh kita dapat manfaatnya, yaitu kita dapat meningkatkan keakraban antara dua atau lebih negara, khususnya antara kita dengan negara-negara yang terlibat dalam pakatan ketenteraan itu. Jadi kita ambil contoh di sini Malaysia dengan Commonwealth. Bukan saya mau katakan Malaysia dengan Commonwealth itu pakatan ketenteraan, tetapi ambil contoh di sini. Sekiranya kita tidak menyertai Commonwealth, satu masa dahulu barangkali Malaysia berhadapan dengan masalah besar sehingga sekarang, khususnya kerana tidak dapat menangani ancaman komunis. Dan kita perlu akui bahawa kejayaan negara kita menghadapi ancaman komunis satu ketika dahulu adalah banyak disokong oleh kehadiran tentera daripada Commonwealth. Jadi ada kemungkinan kalaulah Commonwealth itu ada pakatan ketenteraan seperti NATO yang berada di bawah Kesatuan Eropah EU, maka mungkin manfaat ini kita boleh buat. Kita akan lebih rapat dengan negara-negara Commonwealth, dari segi ketenteraan, selain daripada lebih rapat dari segi ekonomi, lebih rapat dari segi hubungan sosial barangkali. Jadi itu sebab cikgu katakan apabila memilih untuk menjawab soalan ini, buatlah pilihan yang terbaik. Anda boleh memilih yang mana satu, sama ada setuju atau tidak setuju, tetapi disarankan, digalakkan untuk memilih menjawab tidak setuju, sebab itu lebih mudah untuk kita berikan hujah-hujahnya, dan sesuai dengan dasar negara kita yang sedia ada. Baik. Jadi kesimpulan, apa kesimpulan kita? Apa kesimpulan kita? Apa kesimpulan Anda? Jadi kesimpulan bagi cikgu, kalau cikgu sebagai Anda sebagai pelajar, cikgu akan memetik ini. Yang ini cikgu cari dapat di internet sebenarnya, yang mana Perdana Menteri Britain Lord Palmerston
Ini pada tahun 1848, lama sudah. Tapi kata-katanya ada logik. Kita nampak di sini Lord Palmerston, itu Perdana Menteri Britain, pernah mengakui, kita nampak di sana, dia katakan kami tidak mempunyai sekutu yang kekal. Kami tidak mempunyai sekutu yang kekal. Yang pertama, dan yang kedua, kami tidak mempunyai musuh kekal. Kami tidak mempunyai musuh kekal. Tapi kepentingan kita adalah kekal. Kepentingan kita adalah kekal dan tidak berubah. Dan menjadi tanggung jawab semua kita atau semua rakyat Britain untuk menjaga kepentingan ini. Oke, apa yang kita boleh simpulkan di sini ialah negara boleh memilih sama ada untuk terlibat dengan Pakatan Ketenteraan ataupun tidak terlibat dengan Pakatan Ketenteraan, kerana dasar negara itu adalah sangat berkait rapat dengan kepentingan. Oke, tiga ulang. Dasar negara biasanya berkait rapat dengan kepentingan. Kepentingan kita pada masa sekarang tidak sama dengan kepentingan negara semasa selepas Perang Dunia Kedua. Okay, walaupun sebenarnya kepentingan itu masih ada, tetapi sudah ada sedikit perubahan. Apa yang kekal ialah kita mau merdeka. Kita mau merdeka, itu yang kekal. Kita mau mempertahankan budaya, kita mau mempertahankan bahasa, kita mempertahankan agama dan segalanya. Okey, itu adalah kekal. Tetapi apa yang berubah ialah bagaimana cara kita untuk mencapai menjaga kepentingan itu. Okey, jadi ini kita boleh nampak di sana pada awal-awal merdeka dahulu negara kita tidak mengadakan hubungan diplomatik dengan negara China kerana kita berhadapan dengan ancaman komunis. Okey, itu pada awal-awalnya. Tetapi kemudian setelah kita berjaya menyelesaikan masalah komunis ini, okey, sebelum itu kita tidak bersahabat dengan negara China. Kita tutup pintu kita dengan China kerana ancaman komunis, dan kita lebih kepada negara-negara Eropah, khususnya negara Britain. Okey, kita lebih rapat dengan Britain ataupun negara-negara Commonwealth yang lain. Okey, tapi pada masa sekarang, khususnya setelah kita menyadari, negara kita menyadari bahawa untuk meneruskan menjaga kepentingan negara kita tadi, tidak hanya kita tidak boleh terus menutup pintu kita kepada negara China, walaupun China masih lagi mengamalkan ideologi komunis. Okay? Kerana kepentingan kita sekarang lebih kepada ekonomi. Sekiranya kita menutup pintu dengan China pada masa sekarang, maka kita juga akan mengalami kerugian-kerugian dari segi ekonomi. Okey? Dan pada masa sekarang kita buka pintu kita dengan China dan sudah kurang rapat dengan negara-negara barat ataupun negara-negara Eropah. Walaupun sebenarnya hubungan Malaysia dengan negara-negara Eropah itu masih wujud, masih kekal. Tapi boleh dikatakan tanpa mengira ideologi sama ada komunis, demokratik, okay, kita membuka negara kita untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara berkenaan kerana kita memikirkan tentang ekonomi. Okey, baik. Jadi itu kesimpulan cikgu, perlu terlibat atau tidak terlibat, kita perlu memilih keterlibatan ataupun ketidaklibatan itu berdasarkan kepada kepentingan.
Oke, baik. Jadi Cigo rasakan cukuplah untuk kali ini sebarang persoalan-persoalan tentang apa yang Cigo bincangkan hari ini. Cigo minta kamu kemukakan pada Cigo selepas tamat perintah larangan kembali ke sekolah karena COVID-19 ini. Oke, jadi nasihat Cigo kepada semua pelajar. Oke, pertama sekali Cigo minta kamu teruskan. Oke, teruskan membaca buku-buku teks. Ya, teruskan membaca buku teks, buku teks sejarah. Oke, tanpa menunggu guru menyuruh baru dibaca. Patutnya mesti dibaca sentiasa. Ada saja masa kesempatan, bacalah buku itu, ya. Oke, kemudian yang kedua, jangan mudah berputus asa. Oke, jangan putus asa. Coba lagi. Kalau masih belum paham, baca lagi. Kalau belum dapat menjawab dengan baik, usahakan lagi supaya kamu dapat menjawab dengan lebih cemerlang. Oke? Dan kita perlu ingat bahwa kita perlu bekerja keras. Apapun yang kita lakukan tanpa ada usaha ataupun kerja keras, maka kita tidak akan dapat sesuatu yang cemerlang untuk diri kita. Dan selain daripada membaca, okay, pastikan Anda sentiasa melakukan latihan. Okay? Kita ambil ini, practice makes perfect. Kita belajar menjawab, jawaban kamu bawa kepada guru, tanya betul atau tidak. Jika guru minta kamu buat pembetulan, okay, buat lagi dan lagi, okay, sehinggalah kamu mencapai sesuatu yang bersifat jawaban sempurna. Okay, baik. Jadi apa-apa yang kamu buat masa perintah larangan ini, yang penting kamu buat di rumah. Apa-apa yang kamu buat, good luck, dan pastikan kamu berkurung di rumah, jangan jalan di mana-mana, patuhi perintah kerajaan, jaga diri, jaga kesehatan. Okay, dan kita akan berjumpa lagi pada sesi yang akan datang. Okay, terima kasih kerana menonton dan kita akan berjumpa lagi. Okay.